dia tak syarat, dia sebut lafaz. Lafaz, talak. Walaupun bini tak ada, dia sebut kawan-kawan dia. Dia kan, kalau katalah, dia tak talak bini dia, tapi kata dia, aku dah cerai bini aku, talak 3. Itu hukum ikrar talak. Ataupun dia main-main, drama kan, berlakon. Memang bini betul, tapi berlakon cerai. Ya? Betul pun betul, main-main pun betul, berlakon pun betul. Haqquhunna haqqun, hazluhunna haqqun. Betul pun betul, main-main gua-gua pun betul. Okey. Jadi wakaf cuma nak betul tak betul, malik untuk disebut sekalipun tak ada orang. Asal isu situlah. Sekalipun kita sebut seorang diri. Ya. Pasal itu syarat mesti sirah dan lafaz. Mesti ada sirah, mesti ada lafaz sebut. Pasal dia serupa macam juga kalau saya sebut apa bandingan fiqh, nazir fiqh yang ada istilahnya lafaz tu baru jadi. Antaranya bab luqatah. Jumpa barang orang asal amanahnya simpan. Kalau kita nak milik, apa kaedah? Dia mesti syarat berwawa, iklan dengan dia. Siapa dia hilang gini. Selepas tempoh yang munasabah dengan kadar harta yang kita jumpa, paling lama tempoh setahun. Katalah kita dah war-warkan setahun. Lepas tu tak ada orang tuntut. Sah untuk kita guna dan permilik itu. Apa syarat dia? Lafaz. Aku milik harta ini. Boleh pakai. Boleh pakai. Dah milik pun dengan kaedah itulah. Dah harta luqatah harta orang, milik dengan syarat boleh pakai dan pasal dah milik, tapi lafaz. Tak sebut tak lafaz tu. Milik. Itu orang minta esok, tengok memang tuan dia, bayar balik ganti rugi. Apa yang telah kita ambil dan guna. Tapi untuk bagi sah guna apa? Lafaz. Aku milik akan dia, boleh pakai. Itu dobit-dobit fik. Baca tengok kita kitab fik. Itulah ulama kita sebut. Itulah syarat-syarat yang dah ada berdasarkan Quran, hadis apa semua. Semua kita tak mengaji, tak jumpa lah bab tu. Tak sebut. Mesti berlafaz. Walaupun seorang ni. Okey. Sebut-sebut macam tu je lah. Okey. Ya. 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 Maksudnya dengan ada lafaz tu sah. Ya, betul ayat tu. Pasal syarat dia lafaz, wala yasihu illa bilafzin. Lafaz. Lafaz saja. Bukan syarat ada khitab, orang lain dengar. Tapi kita yang nak mewakaf, wakif mesti sebut lafaz. Tu yang orang dengar tu tak apa. Itu untuk saksi. Apa dia sebut? Dia wakaf untuk ini dengan lafaz dia sebut. Macam ni. Jadi baru orang tahu status dia. Jadi kalau orang tak tahu status pun, dia dah sebut. Kata dia, tanah ni aku dah wakaf. Ya, aku dah, tu kalau bahasanya, aku dah insyakan lafaz untuk wakaf itu. Istilah insya maksudnya, seolah-olah aku dah akan nikahkan anak aku. Macam tu bahasanya. Satu dia kena faham. Dia mesti sebut, cadang-cadang, cerita. Lepas tu, tarikh jadi tu. Tu mesti, cam elok. Tu nak bagi jadi tu. Macam mana akad nikah nak bagi jadi. Tarikh jadi tu, yang pegang tangan tu, walaupun tak syarat pegang tangan. Tapi pegang tangan, bagus lah. Bidah kan? Tak payah sebut bidah. Bagus tu. Barulah nampak pemantapan tu. Siap enjut lagi kan? Okey. Tak faham sudah. Jadi masalah wakaf pun bagi. Kalau nak buat majlis rasmi, tak rasmi ke, buat press conference ke, ikut Tapi lafaz dengan rasminya. Sebut. Jadi. Nak sebut apa dia? Benda besar ni. Buat ni. Bukan benda main-main. Pasal tambah pula harta nak diwakaf tu besar pula tu. Manfaat pula besar pula tu. Lagi pula hang salah guna, salah besar tu. Saja nak tekan suara sikit tu. Pasal kita tak mengaji elok-elok, rasa macam senang je wakaf ni, senang je. Dia tak ada benda je. Makan pula atau besar-besar. So makan harta anak yatim salah besar, makan harta wakaf yang bukan ahli wakaf makan harta salah besar. Makan harta zakat yang bukan orang yang layak zakat harta salah besar. Pasal apa? Tak faham masalah tu. Nak tahu dosa-dosa besar, nak tobat susah esok tu. Tambah pula makan harta orang, kena pulang balik harta benda. Nak tobat susah tu. Baik. Wala yasihu illa bilafzin wa sarihuhu. Dan bila sebut lafaz ni tentulah ada istilah sarih dan kinayah. Macam mana muamalat lain lah. Macam mana juga dalam bab nikah kahwin pun istilahnya muamalat ni ataupun munakahat, dia ada istilah-istilah lafaz-lafaz. Bila sebut lafaz mesti ada sarih wal kinayah. Baik, sarihnya wakaf ialah macam ni. Waqaftu kaza au ardi mauqufatun alaih. Aku wakaf kaza, bagian tu sambunglah sendiri. Siapa mauquf alaihnya, apa bendanya kan. Kaza tu. Jangan wakaf tu kaza.
Jangan buat bodoh itu. Au ardi mauqufatun alaih. Bumi aku mau diwakafkan ke atasnya. Teranglah sebab saya sebut wakaf, mauqufah. Cuma Arab dia bahasa yang itulah. Dengan fi'il, waqaftu. Dengan isim, ardi mauqufah. Arab boleh. Melayu apa? Wakaf semua. Wakaf. Fi'il pun wakaf. Isim pun wakaf. Mubtada khabar pun wakaf. Semua wakaf. Semua tu perkataan tu je lah. Waqafa. Tak ada perkataan lain. Tapi nak jadi sore tu ada perkataan wakaf. Sama ada wakaf tu, auqaf tu, ataupun mauqufah, ataupun haza ardun, hazil ard mauqufah ala kaza. Jadi mauquf alaih pun taklah disebut, baru sah. Tak jadi. Bila tak jadi je lah, tak jadi. Kalau disebut saya wakaf mikrofon ini, jadi kenapa? Mauquf alaih tak ada. Ya. Pasal dia mesti ada mauquf alaih ke siapa? Siapa nak main manfaat? Nak letak mana mikrofon ni? Rukun tak cukup. Ya, rukun tak cukup. Rukun tak cukup macam semayang, tak ada rukun. Macam mana? Semayang atas kursi tapi boleh berjalan, tapi tak sujud kat lantai. Macam mana? Sama? Tak ada semayang. Saja sambil-sambil tu bab tu kan. Siap. Wala yasihu bilafzin waqaf tu. Wa tasbilu wa tahbisu sarihani. Dia kata lafaz tasbil, aku tasbil kan. Cuma Arab pandai lah bahasa ni, Melayu tak pandai. Macam mana pun jagalah dia sore. Lafaz tasbil wa tahbis. Tasbil maksudnya buat sabil. Tahbis maksudnya aku tahan, asal bahasa lughah. Sarihani ala sahih, dia adalah sarih. Satu dia kata apa? Rumah aku ni aku buat sabil. Apa makna buat sabil? Waqaf. Kalau waqaf fi sabilillah, waqaf lah tu. Tapi rumah ni aku waqaf fi sabilillah. Waqaf ke siapa? Tak sah juga. Tak sah tu nasib baik. Bila ngaji elok-elok bagi sah. Nasib baik. Masa tak sah. Bila tak sah nasib baik, tu bolehlah buat waqaf lain. Boleh faham? Waqaf dah sah, hang tak boleh mansuh. Hang tak boleh amkan dia, hang tak boleh khaskan dia, tak boleh. Nasib baik tak sah. Tapi kalau dah mati, tak ada apa-apa. Orang duk kata tu wakaf, rupanya tak jadi wakaf. Nampak? Ish. Sangkaan ni. Kalau faham tu, dia boleh tak jadi hukum tarikah. Cuma waris pun tak mengaji, kawan tu pun tak mengaji, habis jahil semua jadi jahili. Macam tu apa? Tak hasil maksud. Dia silap akidah pun tak betul, amalan fiqh tak betul, ibadat tak betul, habis semua. Satu, nak jadi takwa macam mana? Ngaji ya. Faham, baru kerti. Terus duk mengaji ni pun tak faham lagi, hari ni pun nak mengaji. Tu terus kita duk ngaji tu, terus ustazah dah tu. Mari ni, siapa yang nak mari ni tak ustazah? Yang ustazah tak ustazah ada? Tapi ustazah bidang dia lah kan. Yang tu pun ustazah pun kadang luar bidang juga. Kadang ngaji pun tak ngaji Arab. Ngaji SPM ya, tapi lulus kafar. Boleh ngajar kafar. Ngajar Arab. Tapi tak pernah ngaji Arab. Pasal tak ajar Arab dia apa? Kitabun, kursiyun, itu dia boleh ajar. Tu nenek saya boleh ajar. Tapi bila ada buku-buku agam macam ni, pening, dia tak kerti. Tapi kadang-kadang dia jadi macam ustazah jadian. Macam Masyitah cakap kan. Dia asalnya guru kafar ya, habis semua. Mujtahid, pakar semua. Tajwid apa semua dia nak bagi hukum. Akidah pun nak bagi hukum. Macam pakar lah. Padahal apa Arab sebatang habuk tak tahu. Cuma ustazah kafar kan. Sajalah usik orang kafar ni kan. Pasal kadang-kadang kafar ni ada tafaul sikit. Wa kafa billahi syahida. Kafar lah kan. Kafar yakfi kifatan kifka kifka dulu. Lagi jampi lah. Baik, ala sahih itu adalah lafaz sahih, tasbil, tahbis. Wala qala tasaddaqtu bi kaza. Sadaqatan muharramatan aw mawqufatan aw la tuba'u wala tuhabu fasarihun juga fil asahi. Kalau dia kata macam ni, tasaddaqtu bi kaza sadaqatan muharramah, aku bersedekah dengan sedekah yang diharamkan.
Ada istilah sedekah muharramah. Cuma itu dia sebut lafaz tu saja. Soreh tak soreh. Untuk bagi jadi mesti tak dapat tidak, mesti ada mauquf alaih atau mesti. Jadi sambunglah ayat tu sendiri kan. Tapi dia guna bahasa apa? Tasaddaqtu, aku bersedekah dengan sedekah yang diharamkan. Asal mana macam tu lah. Asal sedekah muharramah. Aku kata dia sedekah yang mauqufah, aku sedekahkan dia sebagai sedekah yang diwakafkan. Ataupun dia kata macam ni, aku sedekahkan sebagai sedekah yang la tuba'u wa la tuhab, yang tak boleh dijual dan tak boleh dihebah. Benda yang wakaf ni tak boleh jual, tak boleh hebah, tak boleh jual, tak boleh hebah, apa maksud? Wakaf lah, sorih. Dia lah sorihun fil asah. Masih nak sebut sorih. Macam mana pun Melayu apa? Melayu dia tahu wakaf je. Ataupun yang ni tak boleh jual dah, tak boleh beli, tak boleh dijual beli. Cuma tak boleh dijual beli wakaf ke? Tak boleh jual beli buku teks. Buku ni tak boleh dijual beli, wakaf ke tu? Tak. Melayu tak jadi wakaf bahasa tu. Tak boleh dijual beli tu, buat apa buku tu? Tu apa Malaysia? Pinjaman, wakaf ke apa? Pinjaman ke wakafan? Wakaf kerajaan, pinjaman kerajaan. Jadi pinjam tu, duit tu, belanja tu buat apa? Dapat apa? Sia-sia lah. Kita banyak habis duit sia-sia je. Belanja juta-juta tu, bilion-bilion tu. Buku teks. Sekali musim tukar bahasa Inggeris, tukarlah bahasa Inggeris. Tukar balik bahasa Malaysia. Berapa pun juta buku teks tu habis tu. Mana manfaat? Siapa dapat pahala? Tu apa? Projek aja. Orang yang sapu projek tu lah. Saja syarah kau tu. Tak ada. Dia tak diurus mengikut cara Islam. Yang kalau ikut buku teks boleh dapat pahala tu. Tengok buku teks apa? Walaupun bahasa Inggeris, belajar bahasa Inggeris. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan Islam, untuk dakwah. Siapa nak wakaf? Buku teks. Berapa juta nak bagi? Untuk la tubak, wala tuhab. Wala tushtara. Cop tu. Wakaf daripada sekian-sekian. Itu dah wakaf. Untuk ke siapa? Untuk semua pelajar-pelajar sekolah kebangsaan. Sekali sekolah kebangsaan boleh guna. Selagi status pelajar. Sama ada pelajar atau bekas pelajar. Jadi orang bekas pelajar boleh pakai. Bagi lapas tu cantik. Tapi yang bertanda tangan. Siapa tanda tangan? Dia lah kuasa besar untuk pakai. Orang tak ada tanda tangan? Tak ada lah. Saya berebut pula. Koyak lah buku tu. Saja nak sebut macam mana nak spesifikkan, nak atur perurusan wakaf yang betul macam mana. Dan dari segi elan pula, siapa yang nak ambil bahagian ni untuk wakaf ni? Asal nak cerita lapan soreh tak soreh. Fa sorihun bil asah. Wa qaluhu tasaddaqtu faqat. Kalau perkataan wakif dia kata ni, aku sedekah dah benda ni. Satu, laisa bi sorihin, dia bukan soreh. Wa inawa, sekalipun dia niat wakaf. Niat tak jadi. Niat berlafaz pun, tapi lafaz tu bukan lafaz wakaf, tak jadi wakaf. Aku sedekah lah. Aku niat wakaf. Niat wakaf jadi tak wakaf. Aku niat wakaf ni. Pen ni, aku niat wakaf. Ini tak? Siapa? Niat wakaf. Niat wakaf. Lafaz tak sebut wakaf. Nak jadi wakaf, tu istilah Arabnya insyakan wakaf. Aku wakafkan pen ini untuk masjid ni. Itu maksudnya. Baru sah. Kalau aku niat wakaf beli pen ni, tak jadi. Wakaf bodoh namanya. Tapi orang munafaat, dapatlah pahala munafaat infak. Nasib baik dapat lagi. Tapi wakaf tu batil. Pasal apa batil? Tak cukup syarat. Pasal apa tak cukup syarat? Bodoh. Pasal apa bodoh? Tak mengaji. Padan dengan muka. Nak buat kebajikan tak hasil. Ini memang cerai gila. Tak mengaji cerai. Itu yang menyorangin juga. Sajalah gunakan istilah-istilah PU kan. Perkembangan semasa tu ikut juga. Taklah perak ni ustaz. Okey, tasaddaqtu faqad laisa bi sari wa innawa illa melainkan ay yudhifa ila jihatin amatin wa yanwi wal asahu annaqalahu. Melainkan ay yudhifa, bahawa dia idafatkan kepada ila jihatin amatin, kepada pihak am, wayanwi dan niat. Pihak amah maksudnya satu pihak disebut kepada muslimin muslimat. Aku dah sedekah pada muslimin muslimat. Ayat tu dia memahamkan wakaf. Boleh faham tak cakap? Macam mana pun dia kinayah, kena niat. Saya dah sedekahkan mikrofon ni untuk muslimin muslimat. Selalu muslimin muslimat apa? Wakaf, faham wakaf tu?
Saya sedekah aja. Saya sedekahkan ni untuk dipakai oleh orang muslimin muslimat. Saya dah sedekahkan ni untuk orang kampung. Apa maksud sedekah untuk orang kampung? Wakaf. Tapi dengan niat masih tak sebut wakaf. Itu yang kalau disebut adalah jihad, lepas tu wayanwi, kena niat juga. Jadi maksudnya masih lafaz tu lafaz kinayah, bukan lafaz sarih. Okey. Wal asahu anna qawlahu haramtuhu aw abadtuhu laisa bisarihin. Kalau asah kata macam ni, perkataan Waqif, aku dah haram dengan dia. Pula. Aku dah haram dengan dah kursi ni. Apa haram kursi? Tak faham tak? Faham tak jadi wakaf? Tak faham tak? Jadi tak jadi wakaf lah. Betul. Ataupun dia kata au abadtuhu, aku telah kekal abadikan kursi ni. Aku kekal abadikan kursi ni. Macam-macam kan. Boleh mana abadi-abadi tu kan. Memori abadi ke apa abadi. Boleh jadi abadi tu makna rosak boleh kan. Dah mati, dah binasa kan. Dia telah kekal abadi selama-lamanya. Maksud mati. Mana yang siang pakai tu? Canggih tu aku tengok. Telah abadi selama-lamanya. Mati maksud dia. Rosak kan. Punah betul kan. Tak faham. Wakaf tu. Tak faham wakaf. Itu apa? Laisa bisarihin. Bukan lafaz sarih. Dia sebut tak jadi wakaf tu. Bukan lafaz sarih. Jadi duk cari bahasa gedik-gedik tu payah apa. Ambil lah bahasa elok-elok. Wa inna qawlahu. Yang ni kata kena macam mana pun. Kita belajar macam jadi hakim tau. Jadi mahkamah. Sah tak sah. Hakim pun tak mengaji macam ni. Kita je mengaji. Wa inna qawlahu, dan perkataan Waqif. Dia kata macam ni pula. Ja'altul buq'ata masjidan. Okey, tengok. Aku jadikan tanah ni buq'ah. Boleh terjemah itu. Aku jadikan bumi ni masjid. Wakaf. Yang ni kena faham fiqh ni. Dia, aku jadikan tanah ni masjid. Wakaf. Pasal apa? Tak ada masjid melainkan dia adalah mesti benda wakaf. Masjid, tak ada masjid yang tak wakaf. Masjid mesti wakaf. Jadi aku jadikan masjid wakaf. Walaupun dia tak sebut wakaf. Pasal masjid mesti ada wakaf. Masjid mesti ada wakaf. Dengar je. Masjid mesti benda wakaf. Cuma wakaf individu satu hal. Ni kita siapa wakaf? Kerajaan. Sah ke? Sah kerajaan. Wakaf kerajaan. Masyhur dalam kaedah fiqh, sah. Kalau ikut wakaf ni individu, boleh ke wakaf dengan wilayah? Wilayah faham? Bukan wilayah persekutuan, bukan Labuan weh. Wilayah tu apa? Maksudnya dengan kuasa wali, pemerintah. Dia jadi pemerintah, dia gazetkan yang ni masjid. Berapa? 4 juta untuk wakaf buat masjid. Boleh? Jadi wang tunai tu beli barang-barang buat masjid. Betul? Wakaf kan? Rasmi. Merasmikan masjid. Siapa rasmi? Selalu Sultan kita lah kan. Membuat masjid ni. Nanti rasmikan masjid apa? Nama masjid macam-macam lah. Gunting reben ke, tarik tali ke apa ke. Macam mana pun, dia kena lapas. Siapa nak melapaskan? Better dengan contoh ayat skrip. Lagi lebih-lebih ayat payah ke bapak sultan ni. Contohlah kan, penyediaan teks disebut better dengan ini, dengan rasminya. Merasmikan masjid. Bila dirasmikan masjid maksudnya dia wakaf untuk masjid lah tu. Maksudnya wakaf tu. Merasmikan masjid kampung Kuak Luar dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Itu insya lafaz tu. Jadi panggil rasmi tu bahasa pun kalau nak sikit saya nak guna pakailah bahasa istilah rasmi tu. Merasmikan masjid maksudnya apa? Menginsyakan lafaz wakaf masjid. Itu sepatutnya, itu istilahnya sepatutnya. Rasmi itu kalau dia dah wakaf awal, tuan tanah wakaf, saya wakaf tanah ni buat masjid. Tanah dah wakaf settle masjid lah. Maksudnya memang wakaf untuk buat masjid. Jadi istilah rasmi itu apa? Dia nak beri binaan dengan rasminya. Tu. Dia nak insyakan lafaz wakaf tu. Dengan rasminya pada hari ini. Saya mengisytiharkan, saya merasmikan masjid. Masjid je wakaf. Siapa punya masjid tu? Duit kerajaan. Siapa duit kerajaan buat masjid? Siapa besar? Sultan. Sultan memang orang dia. Memang sah lah dia untuk dia rasmi. Kalau saya dipanggil sebagai perasmi, tak betul bahasa rasmi tu. Pasal boleh rasmi ni siapa? Malik. Malik saja boleh Islam merasmi. Maksudnya insya' dengan rasmi untuk mengisytiharkan dia masjid tak masjid.
Malik saja boleh buat. Malik masalah harta yang bermilik. Kalau sultan dia masalah wilayah. Siapa? Malik muhkumah. Apa? Kerajaan. Dalam masalah harta wakaf ni, kita enactment sultan. Sultan saja yang boleh merasmikan untuk nama masjid. Dia saja yang boleh menggesekkan masjid. Boleh? Faham? Satu boleh upgrade surau masjid. Surau boleh jadi masjid. Siapa milik surau? Tak ada pemilik, tak boleh. Walaupun dia berkubah, walaupun dia besar, walaupun boleh menampung beribu-ribu jemaah, asalnya surau. Surau lah, bukan masjid. Siapa boleh upgrade? Malik. Siapa pemilik? Kerajaan. Kerajaan dia yang boleh upgradekan dia. Kalau dia kekalkan status tu surau, surau lah dia. Tapi duit siapa? Duit kerajaan. Kalau duit orang ramai, betul boleh tak? Kerajaan upgradekan duit orang ramai. Boleh tak? Syaratnya Malik. Siapa Malik surau tu? Duit orang ramai. Kerajaan boleh tak menaik tarafkan masjid? Tak sah. Siapa? Orang yang boleh mewakaf ni siapa? Malik. Kalau duit orang ramai, asal dulu infak surau. Surau lah. Tak jadi masjid. Macam mana pun bila dia infak, setuju tak orang infak ni? Cuma duit dulu RM5 kena minta setuju semua. Betul kalau kata ada yang setuju. Jadi dia itu yang istilah kita jumpa ni, musyak tadi tu. Duit kita ada sejuta situ. Masjid 10 juta. Mana batu pasir orang yang kita beli daripada sejuta tu mana? Merata dah. Sah tak untuk kita wakaf? Sah. Tapi mana? Tak tahulah hak mana. Tak tahulah hak mana. Maksud saya sebut tak musyak tu sah wakaf. Sah wakaf. Asalnya kita infak je. Infak. Betul? Nak niat wakaf. Aku nak wakaf. Aku wakaf kan. Itu jadi masjid. Ini masjid. Cuma bab-bab ni tu lah. Macam mana nak bagi orang semua faham bila reti bab-bab ni. Ajarlah balik buat macam mana. GST pun orang tak faham sampai orang faham. Berapa bilion dia habis tu. Nak pergi faham GST. GST bagus. Iklan lagi. GST bagus. Walaupun getah skrap turun kan. GST kan. Orang kampung sebut itu. Saya duduk orang kampung. Saya tahu lah. Dia duduk bisin. Ya. Contoh. Yang merasmikan tu. Contoh tadi tu kan. Yang sultan tadi tu. Dia tak dapat datang. Dia wakilkan pula kepada orang kanan dia. Ya. Terjadi ke tidak wakaf? Bagus soalan tu. Dia bila siapa yang pemilik asal dia boleh mewakaf, memang dia harta dia sah untuk dia mewakilkan orang untuk mewakafkan bagi pihak dia. Ya, jadi best soalan tu. Baik. Aku jadikan bukaan ni masjid. Tasiru bihi masjidan. Jadilah bihi biqaulihi itu masjidan. Jadi masjid. Maksud jadi masjid apa? Jadi wakaf. Sekali lagi tu. Masjid mesti benda wakaf. Okay. Wa innal waqfa ala muayyanin yushtaratu fihi qabuluhu wala radda batala haqquhu syaratna al-qabula am la. Baik. Ini masalah qabul sikit. Asalnya nak mewakaf lafaz lagi. Wa in waqafa, jika mewakaf oleh seorang waqif tak ada. Wa annal waqfa ala muayyanin, dan atas kaul asah lagi waqaf di atas muayyan yushtaratu fihi qabuluhu, disyaratkan fihi fi muayyan qabuluhu, terimanya ia yang faham tu domir maqum alaih. Maqum alaih mesti qabul. Kalau waqaf muayyan, saya wakafkan kereta ni kepada Ahmad misalnya, Ahmad nak terima tu syarat terima baru sah ni. Pasal sagi terima memang wakaf atas dia untuk diambil manfaat tu bagus dah kan. Tapi kadang-kadang jadi beban atas dia. Ada orang yang terima harta beban kan. Macam saya sebut ni. Kalau tanya ustaz sana, ustaz kalau ada orang nak menikahkan ustaz dengan seseorang, terima? Tengok dulu saya. Menikah macam mana? Nak lah, tapi tengok dulu saya. Okay. Pandai pun, bagus. Ni orang nak wakaf sesuatu kat tuan-tuan nak. Memang bagus wakaf, tapi lagi dia bagi, tengok dulu lah, tengok dulu. Lagi cerdik ke yang buat bodoh. Tu syarat kabul. Kalau katalah esok orang beritahu saya, ustaz, orang beritahu kita, ustaz ni ada orang wakaf tanah kat ustaz 100 hektar. 100 hektar.
Tu beliau je mata dia. Tu nak terima tak terima? Nanti dulu. Dia cerita macam mana? Dia wakaf kat saya. Maksudnya boleh bermanfaat. Berapa premium kena bayar nak ukur tanah? Adalah 300,000. Tu dia. Nak ukur tanah 300,000 dah 100 hektar. Berapa nak kena bayar ni, berapa nak kena bayar ni, berapa nak bayar ni, tukar keren, tukar nama, berapa. Gua maknanya berapa. Adalah 15 juta tu, mampu aku, tak nak. Walaupun dia wakaf kat saya. Saya sebut tu contoh kan, saya sebut contoh. Tu tengok dulu. Jadi bila contoh tu yang disebut. Bila ala muayyan waqaf, itu kita sebut contoh dengan campur kebangsaan sikit lah. Macam mana pun, kalau tak ada nisbah bayaran ukur tanah apa tu, dah diwakaf. Macam mana? Syarat juga orang muayyan mesti yushtaratu fihi fi waqaf ala muayyan qabuluhu. Syarat qabul dia. Baik, di atas kaedah itu, walau radda batalah haqqu. Kalau menolak ia muayyan ni, batalah haqqu, batal hak dia. Tak ada hak dia dapat. Tak dapat ke dia? Batal hak ni syaratna al-qabula amla. Sama ada kata dia kami mengikut kawaid Imam Syafi'i ini mensyaratkan qabul dalam masalah waqaf ataupun tidak. Jadi siapa-siapa rad habis, tolak. Tak dapat hak untuk diambil mauquf alaih yang diwakaf ke dia. Dia ialah mauquf alaihnya. Dia tak ada hak untuk ambil intifak. Pasal apa? Pasal dia tolak. Sama ada atas kaul kita mensyaratkan, kita ulama kaedah ulama Syafi'i mensyaratkan ada qabul ataupun tidak. Pasal ada kaul kata tak syarat qabul. Macam mana pun yang kuatnya kalau muayyan dia syarat qabul. Kalau tak muayyan memang tak syarat qabul. Macam mana pun masalah muayyan ada ulama kata tak syarat qabul. Maksudnya dia tak terima pun bila telah ditentukan ini mauquf alaih, dia macam mana? Sah untuk diterima. Cuma syarat dia apa? Jangan tolak. Bila tolak dia tak boleh ambil intifak, dia bukan ahli untuk ambil sebagai mauquf alaih kepada harta yang diwakaf. Ustaz. Ya. Kalau harta wakaf kita wakaf kepada seseorang, lepas tu yang terwakafkan kepada dia itu meninggal, Ya. dia waris pada anak tak? Hak tu bagus, tak sampai lagi. Ya, bagus. Memang tapi tak sampai lagi Pak tu. Okey. Sayati insya-Allah ba'da zuhur. Jadi pasal kaedah dia macam mana pun dah soal tu nak macam ni, harta wakaf antara sebab tak sah wakaf ni adalah istilahnya dia akan mengkotak akhir. Satu kita baru cerita asas ni kan, cerita masalah sah tak sah apa. Syarat wakaf dia jangan terputus, jangan terpupus. Kalau kita wakaf kata Kak Zaid mati habislah. Tentu macam mana? Sambungkan ayat tu ke Zaid, lepas tu Umar atau Zaid ke anaknya, anak cucunya yang faqih, keturunannya. Kalau tak sebut khusus pun sebut umum. Zaid dan keturunannya sah wakaf. Kalau ke Zaid tak sah wakaf. Pasal apa? Dia akan jadi mengkotak akhir. Pasal dia mati habis. Pupus. Zaid dan keturunannya. Zaid dan keturunannya yang mengaji agama. Jadi siapa nak pergi ngaji agama dapatlah. Cukupkan syarat tu dapatlah. Jadi memang kaedah dia mesti selesaikan. Kalau habis juga, dia tengok tak ada orang. Macam mana? Kaedah dia harta tu akan diberi kepada siapa. Manfaat tu bukan harta. Manfaat harta wakaf tu akan diberi kepada orang yang paling hampir. Orang yang golongan fakir miskin yang paling hampir dengan orang yang mewakaf. Itu rasanya. Lama tak sebut tu takut silap. Pecah tak? Boleh scan? Mauquf alaih. Orang yang paling hampir dengan mauquf alaih. Orang fakir miskin yang paling hampir dengan mauquf alaih. Betul? Bukan orang wakaf, silap tu. Kalau katalah si Zaid tadi, dia tahu katalah Zaid yang keturunan dia. Dia tahu tak ada keturunan. Anak semua wali-wali semua tak kahwin. Tak ada yang nak kahwin. Semua jenis betapa kat gua. Jadi tak ada keturunan. Habis pupus. Betul harta wakaf banyak. Tanah 1000 ekar. Siapa dapat? Siapa fakir miskin yang paling hampir, yang dekat dengan orang yang diwakaf mauquf alaih tu. Yang tu kadang saya lupa sikit istilah-istilah. Wa insaf pula. Rasa ke bawah tu. Kalau di sikit dah sampai ke bawah. Yang tu kot rasa saya jawab soalan. Walaupun coming soon. After Zuhur. After this break. Wakaf tu hadha sanatan. Okey. Selesai. Wow, semua okey. Okey. Ada soal? Oh, tak ada, tangguh. Ya.
Kalau dia dah wakaf tak boleh. Kalau asalnya dia tak wakaf, dia buat surau. Dia tak wakaf surau. Kalau saya wakafkan ini